Okay. Assalamualaikum dan selamat petang. Okay. Okay, kita nak proceed dengan tajuk kita, topik 1. Okay, engineering challenges in modern society. Okay. Dalam topik yang pertama ni akan cover 2 topik lah. Introduction to engineering in society and role of engineering. Okay, kamu semua pun dah dalam semester yang kedua. Betul? Okay, semester yang kedua. Jadi banyak benda yang kamu tak tahu lagi, tapi disebabkan keadaan PKP sekarang ni, kamu perlu ambil lah engineering challenges, engineering in society, DCC 50232. Okay, tak berat pun subjek ni, cuma knowledge dia ada yang baru lah bagi kamu. Dia agak drastic dia punya knowledge. Okay, pengetahuan tentang engineering in society. Okay, bendanya tak berat, cuma kita terus ke semester yang ke-5 lah kalau ikutkan kod dia 50232. Okay. 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 Kita untuk belajar engineering challenges in modern society, kita kenal dulu apa tu engineering. Okay. Apa tu engineering? Okay. Engineering dia datang daripada perkataan ingenium. Okay, ingenium. Ingenium ni maksudnya brilliant, clever. Okay, engineer maksudnya design. Okay, design. Okay, design. Okay. It's more useful to think of science as a tool that engineers use along with mathematics to perform their unique duties. Okay, mathematics and science is a core of engineering. But what more important is the ideas that the application to solve the problem. Explore what we still discovering and make what we dream about, what we hope to make it possible. Okay. A combination mathematics and science. Any types of engineering, okay, dia memerlukan knowledge of science, knowledge of mathematics. Okay, itu dia punya core dia, subdisiplin dia. Okay. Kita tengok lagi lebih detail tentang engineering. Engineering ni kalau mengikut kamus Oxford Dictionary, an activity of applying scientific knowledge to design, building and control machine, road, bridge, electrical equipment and etc. Okay, kalau mengikut ABET 2009, dia define engineer, okay, bukan engineering, engineer. Engineer tu merujuk kepada apa? Engineer tu adalah profession, okay, in which the knowledge of mathematics and natural science gains dimension mathematics dan science gained by study, experience and practice is applied with judgment to develop ways to utilize economical the material and forces of nature for the benefit of mankind. Okay, penggunaan knowledge mathematics science, okay, untuk pembangunan. Okay, untuk pembangunan. Okay. Okay, kita santai sikit. Okay, engineer ni dia satu-satu kita tulis efficient, knowledgeable, okay, genius, inventive, never give up, enterprising, exacting, resourceful. Okay, ini santai lah dari segi perkataan dia, tapi dia cari makna every word ni yang refers to engineering world. Okay. Okay, civil engineering. Okay. Kalau ikutkan ICE, okay, daripada UK, ICE ni adalah Institution of Civil Engineers. Dia kata the art of directing the great sources of power in nature for the use
and benefit of mankind. Sama yang lebih kurang lah macam yang tadi. Okay, tadi engineering, yang ni civil engineering. Okay, again they mention kita nak manfaatkan nature untuk memanfaatkan nature untuk pembangunan, okay, untuk manfaat manusia lah, benefit of mankind. Civil engineering is one of the most ancient types of engineering, focused on structure and building and of all kind. Okay, it is an accomplishment of civil engineering that our world is built on. Society wouldn't be the same without them. Okay, dia mula sejak zaman ancient lagi lah. Pembinaan ni mula zaman ancient lagi. Okay, untuk respon, kamu boleh on mic dan tutup mic. Okay, apa dia yang kamu tahu sejak zaman dulu adalah pembinaan. Adalah berkaitan dengan pembinaan sejak zaman dulu. Apa yang kamu tahu? Piramid lagi? Ya, apa? Wait, apa tu? Kedah yang disebut dalam video tadi ya? Lagi? Macam-macam lah. Okay. Kolosium apa benda tu kan? Okay. Macam mana dia bina? Okay. Adakah dia bina macam tu saja? Okay. Berapa lama dia ambil untuk bina? Okay. Kamu tahu pembinaan zaman dulu macam piramid, Kolosium kamu sebut tadi dan macam-macam lagi lah. Okay. Dia kalau ikutkan itu semua adalah sikit tentang yang dia kaitkan dengan yang engineering menyumbang kepada pembinaan tu. Cuba bayangkan kalau engineering kita sekarang digunakan untuk membina benda-benda yang sama seperti yang pada zaman dahulu. Okey. Kalau zaman dahulu kita tengok piramid beratus tahun baru nak siap. Okey. Kolosium pun mengambil masa yang sangat lama untuk siap. Cuma kita bayangkan kalau pembinaan tu pada zaman sekarang agak-agak berapa lama dia akan siap. Okey. Dengan adanya engineering yang baru, teknologi yang baru. Okey. Itu semua hasil daripada engineering. Okay, semuanya akan dapat disiapkan dalam masa yang lebih singkat lah. Okay, lebih singkat. Okay. Dulu engineering punya knowledge sikit. Okay. Tapi dia engineering knowledge ni berkembang dengan sangat pantas. Okay. Kalau kita gunakan engineering knowledge sekarang untuk membina construction pada zaman dulu punya benda, dia lebih cepat, lebih mudah. Okay. Itulah engineering menyumbang kepada the world benefit lah, untuk world benefit. Okay, dia mempercepatkan semua construction. Tapi takkan kita nak bina benda yang sama, takkan nak buat piramid sampai 10 sampai beribu. Okay, biarlah piramid itu menjadi sejarah, kita tak bina lah banyak-banyak kali. Okay, mestilah engineering ni nak bina lebih satu benda yang lebih unik. Okay, sebab dia invention, kind of thing, benda-benda baru. Okay, kita gunakan engineering untuk bina-bina benda-benda baru. Takkan benda-benda yang sama. Tak nama engineering lah. Okay, no invention. Okay, next. Okay. Civil engineering. Betul ke? If you try to build a city, okay, cuba kamu bayangkan kamu nak bina satu bandar. Ni bukan bangunan, bandar. Okay. Apa yang kita nak dalam bandar kita? What kind of structure would you need? Okay. Macam mana nak bina? Okay. How would you build them? Macam mana nak bina structure tu? Would it matter what order you build them in? Okay. Would it matter what order you build them in? Okay. How do you plan an entire city?
Okay. Kita bayangkan kita nak bina satu bandar. Okay. Apa structure kita nak bina, macam mana kita nak bina, adakah kita nak bina suka-suka hati, okay, nak buat bangunan ni, buat je bangunan tanpa bentuk yang pasti, okay, tanpa, kita tak tahu apa jentera-jentera yang nak digunakan, okay, apa teknologi yang digunakan dalam bangunan, kita tak tahu. Boleh ke bina bangunan ini dahulu, bangunan itu dahulu, okay. Semuanya memerlukan civil engineering, okay. Kita kena plan lah. Kita nak buat bandar, mesti kena ada saliran, mesti ada hydraulic system, mesti ada perpaipan, mesti ada sistem jalan raya. Okay, bukan bangunan saja. Jadi kita kena plan entire city. Okay, kita kena plan entire city. Daripada bangunannya, jalan rayanya, okay, sungai dia, dan kumbahan kita kena, semua kita kena plan lah, supaya city tu sukses. Okay. Itu peranan civil engineering. Okay. Okay. Civil engineering, kamu tahu nak belajar mengambil masa 3 hingga 5 tahun lah. Kalau diploma dalam 3 tahun. Okay. Kalau buat degree mungkin dalam 5 tahun. Okay. Civil ni adalah second oldest engineering discipline in after military engineering. Sebab pada mula-mula engineering ni, dia keluar, dia apa, knowledge ni dia disatukan. Engineering yang mula-mula keluar adalah military engineering. Okay. Kemudian baru keluar civil engineering. Okay. Sebenarnya ini semua adalah pecahan lah daripada asalnya military engineering. Dulu engineering ni hanya ada pada tentera. Okay. Tentera dulu, perang dulu dah engineering dulu. Untuk perang tu dia dah advance. Tapi untuk rakyat, engineering ni tak didedahkan. Kurang. Tapi untuk tentera, engineering ni dia advance. Okay. Kemudian daripada military ni pula perlunya kepada civil engineering. Jadi create satu lagi bidang civil engineering. Okay. Dari asalnya military, create satu lagi sub bidang civil engineering. Okay. Dia datang selepas military engineering. Dan sekarang military pun engineering pun dah pecah lah kepada civil engineering, mechanical engineering, electrical engineering, chemical engineering. Okay. 4 core of engineering punya field. Civil engineering deal with the design, construction and maintenance of physical naturally built environment. Okay, road, bridges, sewerage system, canals, dam, airport, pipeline, railway are all considered works of civil engineering. Okay, ini kita kenal lah, kamu kena kenal, kamu belajar civil engineering. So the structure yang akan involve, yang anda semua akan involve adalah jalan, jambatan, sewerage system, saluran kumbahan, okay, sistem sungai, okay, sistem empangan, airport, sistem perpaipan ke rumah-rumah untuk air minum dan sebagainya. Sistem ke jalan kereta api juga consider dalam civil engineering. Okay, next is okay. Ini adalah gambar biasa, saya saja masukkan saja. Okay, boleh jadi perempuan, lelaki semua ni untuk bidang civil engineering ni dah pelbagai lah. Okay, siapa saja boleh join. Okay, kamu tengok kat sini ada bangunan, crane. Okay, inilah yang kamu akan hadapi nanti. Bukan setakat buat rumah biasa saja. Okay, civil engineering, dia ada dua lah yang paling utama, main or dia punya sub. Okay, subdisiplin untuk civil engineering ada dua. Subdisiplin yang pertama adalah structural, subdisiplin yang kedua adalah construction. Okay, both are similar, focuses more on the design and framework of structure, while construction engineering is more involved with actually building
The structure. Okay. Structure ni biasanya dia involve dengan masa kerja-kerja design. Okay. Kerja-kerja dekat pejabat lah. On paper. Jadi datang ke site pun tak kerap. Dia ada berbeza lah. Satu macam office punya kerja dan construction ni adalah more on site punya works. Okay, dia lebih fokus kepada kerja dekat lapangan. Okay, dia involve juga dengan design. Okay, dia kena faham lah macam mana nak transfer daripada design kepada construction. Okay, orang structure dia akan buat design, tapi dia kena faham juga macam mana orang construction akan buat dia punya design tu. Okay, orang construction dia kena faham design supaya dia boleh buat construction yang tu. Okay, dia dua bidang utama ni. Okay, selain daripada two main discipline, ada lagi third field, iaitu water and wastewater engineering. Sebab tu dalam civil engineering ni kamu akan belajar subjek-subjek seperti water supply and wastewater engineering. Kamu juga akan belajar highway and transport engineering. Kamu akan belajar juga tentang fluid mechanics, hydraulic and hydrology engineering. Okay, kamu juga akan belajar tentang soil mechanics. Kamu akan belajar geotechnic engineering. Okay, juga kamu akan belajar environmental engineering. Environmental and pollution engineering tu dalam field yang sama lah, environmental dan pollution engineering. Itu yang tu semua adalah third field. Okay, tapi main discipline adalah structure dan juga construction. Okay, ni engineering, civil engineering. Kalau dalam bentuk chart dia macam ni lah, kita ambil satu civil engineering, pecahan dia construction, structure, material, geotech, environmental, transportation, urban planning, okay, water resource. Okay. Di samping civil engineering ada juga engineering yang lain lah. Tapi kamu sebagai civil engineer dalam civil program kena fokus more on civil lah, knowledge. Okay. Engineering yang lain adalah electrical engineering. Okay. Dia juga involve dengan design, dia juga dan application of electricity, electronic dan juga electromagnet. Okay. Mechanical engineering fokus on design juga. Okay. Construction, operation, maintenance of machine and mechanical system. Okay, apa saja yang making move, benda-benda mechanical yang boleh move. Okay. Kemudian engineering yang keempat adalah chemical engineering. Chemical engineering juga berkaitan dengan design. Okay. Design macam mana nak convert chemical. Okay. Kena design. Okay. Tukar chemical ni supaya dia jadi lebih kuat dan sebagainya. Jadi bentuk lain. Nak lembut, nak keras. Berkait dengan raw material, berkait dengan living cells, okay, microorganism and energy into useful form and product. Okay. Kadang-kadang kita dengar banyak jenis engineering. Software engineering lah, nuclear engineering lah, aerospace engineering lah. Okay. Itu semua bidang-bidang baru. Bidang-bidang baru. Software engineering, walaupun nama dia software engineering, tapi dia bukanlah sistem yang berkait dengan design. Okay. Software engineering dia adalah hanyalah satu branch of computer science. Okay. Computer science punya knowledge. Tapi dia nama software engineering. Sebab kalau nak buat robot tu, dia perlukan kepada mechanical. Kalau nak buat robot, perlukan kepada mechanical punya engineering, perlukan kepada electrical punya engineering, dia perlukan juga software engineering. Okay, tapi walaupun software engineering nama dia software engineering, tapi dia bukanlah kita kata macam yang berkait dengan design. Dia lebih kepada computer science. Dia berkait dengan computer science. Ada sub yang baru, disiplin-disiplin yang baru adalah seperti yang saya sebutkan tadi juga lah.
okey, aerospace, okey, nuclear engineering dan macam-macam lagi. Okey. Tapi core adalah 4. Civil engineering, mechanical engineering, electrical engineering dan juga chemical engineering. Itu yang banyak beri benefit lah. 4 ni yang paling banyak beri benefit kepada mankind kepada orang. Okey. Engineer dia banyaklah fikir, tak kira lah robotik ke, electrical ke, building, okey. Use macam kita nak manfaatkan resource daripada angin. Okey, dia perlukan kepada engineer civil engineering, dia perlukan mechanical engineering, dia perlukan electrical engineering. Okey. Satu-satu benda tu. Nak buat robot perlu mechanical engineering, perlu electrical engineering, perlu software engineering. Okey, semuanya memainkan peranan. Okey. Okey, itu tadi semua berkaitan dengan engineering. Ada banyak lagi yang lain-lain tu, itulah tugas kamu. Student centered learning akan mencari banyak lagi maklumat berkenaan dengan engineering. Tak kira lah apa jenis engineering, tapi lebih fokus kepada civil engineering lah. Apa manfaat dia kepada society, apa role dia engineering, civil engineering ni, apa impact civil engineering. Itu adalah tugas-tugas kamu lah yang kamu perlu cari, sebab nanti kamu kena buat satu case study, assignment yang perlu menyebabkan kamu dapatkan maklumat-maklumat itu. Okay. Sekarang kita nak pergi kepada perkara yang kedua. Term yang pertama adalah engineering, term yang kedua adalah society. Okay. Society ni kalau kamu tengok perkataan dia berkenaan dengan apa? Okay. Cuba buka mic dan respon. Society ni berkait dengan apa? Secara mudah lah, secara mudah. Society ni berkait dengan apa? Hello? 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 Putus ke? Hello? Hello? Mana hilang habis ni? Hello? Test, tak dapat ke? Okay, putus kejap. Okay, terputus kejap Okay. Society ni berkait dengan apa? Biasanya dari segi mudahnya yang kamu faham, society ni berkenaan dengan apa? Kalau kita translate society ni apa dia? Society ni apa? Yang macam persatuan pula kan? Ya? Betul? Atau masyarakat. Kaedah untuk masyarakat. Macam tu kan? Dapat ke ni? Ke putus lagi ni? Okay, boleh ke? Boleh Okay. Society ni itulah bermasyarakat. Society ni bermasyarakat. Dengan knowledge yang kita ada, kita bermasyarakat. Dengan knowledge engineering yang kita ada, kita bermasyarakat. Kita manfaatkan knowledge engineering yang kita ada ni untuk masyarakat. Okay, apa yang kita boleh bantu masyarakat? Okay, dengan engineering knowledge yang kita ada ni, apa yang kita boleh bantu masyarakat? Okay. Itu maksudnya engineering in society. Okay. Kita kenal term dia, society. Society ni bukan objek. Okay. Dia adalah satu benda yang perkataan yang bila kita define dengan kita menjawab beberapa soalan. Contohnya
Siapa yang terlibat? Okay. Siapa yang nak jaga ni society ni? Okay. Siapa society ni? Siapa yang nak jaga society ni? Okay. Society ni adalah group. Society is a group of people living together under same rule and regulation. Okay. Apa dia rule? Apa dia regulation ni? Okay. Group apa? Okay. Contoh kita duduk dekat pulau, mesti ada group. Okay. Mesti ada kumpulan pulau Tioman, mesti ada kumpulan pulau Tioman. Okay. Kamu belajar dekat Poli pun ada group. Group mana? DKA 2 2C kan? 2C ada group. Okay. Bersama-sama mengarungi subjek-subjek, buat assignment sama-sama. Okay. Buat assignment sama-sama. Okay. Mesti jaga antara satu sama lain. Tolong ingatkan apa-apa benda. Okay. Tu dia punya rule and regulation dia macam tu. Kena jaga satu sama lain. Okay. Bila buat assignment, buat dalam keadaan group, mesti beri kerjasama semua sekali. Okay. Mesti hantar assignment. Okay. Tu dia punya rule dia. Kalau tidak, tak lepas. Tak ada lagi. Next punya DKA 3 ni, seorang dah tak ada. Okay. Society is a group ni yang saya dah baca tadi. Contoh kat sini adalah dia share large area macam city ataupun town. Tapi dalam masa yang sama dia ada dia punya own space. Maksudnya dia punya pemikiran dia punya cara dia tu dengan cara dia sendiri. Okay. Dia ada cara dia tapi dia menjaga society dia. Okay. Dia boleh hidup dengan cara dia tapi dalam bangsa yang sama society pun terjaga. Okay. Dia walaupun dia ada cara dia sendiri tapi dia tak kacau orang. Okay. Tapi bukan tak kacau, dia membantu hidup dia bersama masyarakat. Bukan setakat tak kacau tu macam tak kawan dengan orang. Okay. Tak kawan dengan orang. Ini dia sama-sama membantu. Okay. Ada orang kerja engineer, ada orang kerja doktor. Dia boleh kerja engineer. Tak semestinya orang engineer kena kerja doktor, orang doktor kena kerja jadi tukang masak. Okay. Masing-masing ada cara hidup masing-masing. Engineer kena jadi engineer. Doktor kena jadi doktor lah. Okay. Orang bisnes kena jadi orang bisnes. Mesti ada peranan masing-masing dalam satu-satu masyarakat. Dan memainkan peranan supaya society tu berjalan dengan lancar. Okay. Negara kita ni ada macam-macam lah. Pekerjaannya, kaumnya. Okay. Boleh hidup bersama-sama. Okay. Tapi mesti kena ada rule and regulation yang adil lah. Rule and regulation yang adil. Okay. Boleh bekerjasama, tak ada masalah. Okay. Kalau tak ada rule and regulation, masing-masing punya engineer mungkin akan ambil advantage kepada masyarakat. Yang doktor mungkin akan ambil advantage kepada masyarakat. Okay. Yang buat kerja, bunuh orang ke apa ke, tak ada siapa, tak ada pembelaan. Engineer buat bangunan runtuh, tak ada siapa nak salahkan. Okay. Itu salah. Itu bukan society yang dimaksudkan kat sini. Okay. Mesti hidup society tu menjaga orang lain. Okay. Engineer, kita sebagai engineer, kita menjaga supaya bangunan yang kita bina tu selamat. Okay. Kita cek betul-betul supaya tak berlaku bangunan roboh dan sebagainya. Okay. Tanah runtuh dan sebagainya. Okay. Buat kerja betul-betul. Buat kerja betul-betul tak melibatkan banyak masalah. Okay. Dan kalau kita buat salah, kita boleh disalahkan lah. Kita boleh saman dan sebagainya. Itulah society. Okay. Okay, engineering in society. Okay. Tadi engineering, kemudian kita belajar pula society. Sekarang ni kita nak belajar pula term dia dulu. Engineering in society. Okay. A considerable degree of engineering, of civilization can be secured with a minimum of engineering. But a society which does not believe in engineering or see possibilities is as the failure of the Greek and Roman system shows unlikely to survive. Okay. Ancient world never had difficulty in finding men to do tasks
which we assume should be done by machine. Okay, that never turn their mind find a better way getting work done. Okay, in modern time, advanced engineering solution plays important role that relevant to economic force nowadays. Okay, engineering adalah math and science plus technology. Okay, it become solution for society. Okay, kalau dulu saya dah sebutkan tadi, ada juga engineering. Buat Colosseum ada engineering. Buat piramid ada juga engineering. Tapi engineering dulu, knowledge engineering dulu sikit. Okay, dia tak boleh survive. Okay, tak boleh survive. Jadi benda-benda knowledge tu dia hilang macam tu je. Okay, kita tak boleh nak kata dia engineering pun. Okay, kita tak boleh berkata dia engineering pun. Sebab pada zaman dulu uh, nak cari orang untuk buat kerja tu mudah. Nak cari orang untuk buruh untuk buat kerja tu mudah. Jadi dia tak memikirkan engineering ni boleh memudahkan kerja yang ramai orang buat. 10 orang buat. Padahal bila kita gunakan engineering solution, kita boleh kita hanya mungkin menggunakan 2 orang untuk solve problem-problem tertentu. Sebab tu engineering yang pada zaman dulu tu tak boleh survive. Dia collapse dan dia engineering yang bangkit selepas tu menyebabkan peningkatan knowledge yang sangat ketara lah. Disebabkan kegagalan engineering pada zaman dulu. Engineering society, the role of engineering is kat ni kalau kamu jumpa buku, ini cover dia. Ataupun saya ada upload dekat CDOS, kamu boleh download, boleh baca lah. Engineering in Society. Buku ni saya ada upload dekat CDOS. Saya tak ingat bahagian mana, mungkin bahagian reference. Kamu tengok bahagian reference, ada buku ni, boleh baca lah. Untuk kamu dapatkan maklumat. Mungkin nanti nak buat assignment, nak buat case study, boleh tengok buku ni. Saya ada upload dekat CDOS. Ni tajuk dia Engineering in Society. Ada keluar ke slide saya? Lah. Dah. Slide saya tak keluar. Dengar sajalah. Aduh, apa hal pula slide saya tak keluar ni? Saya Aduh, hai, mana pula slide saya tak keluar ni? Saya try sekali lagi. Saya try stop sharing sekali lagi. Harap-harap boleh keluar lah. Apa? Okey, ada. Okey. Slide ni sebenarnya kamu boleh dapat dekat CDOS Slide ni kamu boleh dapat kat CDOS Last slide kat mana tadi? Kat sini ada tengok tak tadi? Oh, sampai situ lah. Saya miss 3 slide je. Miss 3 slide je lah. Tak apa. Tak apa, ini kamu boleh tengok balik dekat CDOS. Kalau kamu jumpa ni buku ni. Sekejap, dia tak keluar lagi. Okey. Yang sebelah kanan ni. Ada gambar cover untuk sebuah buku Engineering and Society. Buku ni saya dah upload dekat CDOS. Bahagian reference. Kamu boleh gunalah, download. Nanti mungkin guna untuk buat assignment. Dan juga kamu punya case study mungkin perlu kepada buku ni lah. Boleh download. Engineering and Society dekat bahagian CDOS, dekat bahagian reference. Next kita nak pergi. Tadi dia punya definition dia. Dia punya term dia, Engineering and Society. Sekarang ni kita nak tengok impact. Impact of engineering in society. Macam mana, apa dia impact dia yang kamu nampak. Tadi saya bagi, sebelum kita start kelas tadi, saya ada buat pratayangan untuk YouTube. Dekat situ ada macam-macam input tentang impact of engineering in society. Menunjukkan engineering ni sangat-sangat bermanfaat pada masa sekarang. Sebab apa? Sebab
Okay, kat sini saya ada listkan sikit. Machine cannot do much that man cannot do by themselves and creating opportunity for the engineer. Okay. Penggunaan mesin ni kadang-kadang yang orang tak boleh buat benda-benda yang mesin buat. Okay. Ada benda orang tak boleh buat yang mesin buat. Okay, sebab tu ini kegagalan yang ancient punya engineering lah. Zaman-zaman dulu punya engineering gagal sebabkan dia tak terfikir penggunaan mesin. Okay. Dia tak fikirkan kepada mesin tu banyak. Dia yang penting bangunan dia siap. Okay, dia punya piramid dia siap. Okay. Dia tak dia punya solution dia tu bukan kepada fokus kepada mesin. Okay. Tapi sekarang ni, pada zaman sekarang ni, hilang lagi slide saya Ada. Okay. Engineering pada zaman sekarang ni dia fokus kepada mesin. Okay. Fokus kepada mesin. Fokus kepada elektronik. Fokus kepada mechanical. Okay. Nak buat building mesti kalau civil pula mesti menyeluruh. Okay. Penggunaan mesin untuk buat civil punya structure dia ambil kira. Okay. Okay. Kemudian engineering aims the control and exploitation of natural resource to give a greater degree of human welfare. Okay. Create advantage instead of destroying. Okay. Kalau dulu destroy, banyak hancur kan, guna bendanya sikit aja. Okay. Sekarang ni kena ambil banyak, hancurkan tapi ambil advantage tu lebih banyak. Okay. Bila kita masukkan elemen engineering in society. Okay, engineering may in the end make life easier. Okay, kita nak buat apa-apa pun, kita cuba invent sesuatu, create sesuatu supaya benda tu berjalan dengan lebih lancar. Contohnya kalau kita buat inovasi, kita nak satu-satu benda yang kita buat inovasi tu memudahkan, bukan lagi menyusahkan. Okay, inovasi tu memudahkan. Jadi hidup kita akan lebih mudah. Okay. Kita design, kita create jalan raya untuk memudahkan. Kita buat bangunan supaya lebih ramai boleh duduk dalam satu bangunan. Buat bangunan tinggi. Okay, itu make life easier. Okay, kemudian bangunan tu tinggi. Naik tangga. Susah. Buat lift, buat escalator. Itu memudahkan. Itu maksud dia. Tapi engineering however contribute much toward uniformity and the destruction of that rich variety experience great humanistic tradition. Okay, engineering tends to impose a standard of culture which lack of variety and the beauty of all craftsmanship. Okay, maksud dia kat sini, kalau dulu kita nampak tengok dulu seni-seni ukiran kan. Sekarang ni dah kurang. Okay. Benda-benda macam tu kurang. Dia lebih seragam saja. Tapi benda-benda macam ukiran pada bangunan, nilai-nilai estetik pada bangunan tu kurang. Okay. Itu yang berlaku kepada bangunan-bangunan kita ataupun apa benda yang kita buat lah. Dia kurang variety. Okay. Kalau dulu banyak elemen-elemen yang humanistik kita panggil. Okay. Kepakaran individu membuat sesuatu dia masukkan. Tapi kurang sekarang ni sebabkan mesin tu dia tak dapat nak skill dia tak sama macam orang punya skill. Jadi hilang benda tu. Okay, are you aware of the extent of the impact engineering has made on our society as a whole? Okay. Impact of engineering ni satu dunia. Okay, engineers has completely changed the world we live in. Okay, from modern home, bridge, space travel, cars and the latest mobile technology, innovative ideas are at the heart of what engineers do. And they use their knowledge to create new and exciting prospect and solve any problem that may arise. Okay. Apa benda yang kita nampak, engineering ni
yang menyebabkan dunia kita ni develop, membangun sangat pantas. Okay. Makin lama makin pantas. Makin lama makin pantas. Kenapa dunia ni nampak membangun sangat pantas? Ada apa? Apa benda yang menyebabkan development ni sangat pantas berlaku? Okay, apa di sebalik yang menyebabkan pembangunan ni sangat pantas? Okay. Semuanya adalah disebabkan oleh engineering knowledge. Engineering knowledge, engineering tool, teknologi. Itu semua menyebabkan pembangunan dunia ni pantas. Okay. Kita sembang tentang pembangunan. Kat sini pembangunan. Belum lagi dia punya kesan-kesan sampingan dia. Okay. Ini tentang pembangunan. Pembangunan memang pantas dengan adanya engineering. Okay. Kesan sampingan tu nanti dalam sektor yang lain. Okay. Kita ambil contoh untuk health. Okay. The health industry has hugely benefited from engineering. Advance in medical technology is solely down to engineers, and without it, doctors would not be able to treat patients the way they doctors do today. With the fantastic success rate, engineering has essentially allowed us to understand the medical issues in today's society. Okay, mungkin ada yang walaupun health ni bukan bidang kita, tapi kita nampak benda-benda ni berlaku di sekeliling kita. Isu-isu kesihatan. Okay, isu-isu kesihatan ni benda yang besar, biasanya orang ambil tahu. Yang kita nampak perkembangan dia. Apa yang menyebabkan pembangunan terhadap industri kesihatan. Apa di sebaliknya? Okay. Kebanyakannya adalah dengan penggunaan mesin baru, teknologi-teknologi baru. Siapa yang create teknologi ni? Apa yang menyebabkan kita boleh create teknologi? Okay, itu semua adalah engineering. Okay, engineering. Okay, doktor nak mesin macam mana? So, engineer akan fikirkan, buatkan mesin supaya dia jadi satu mesin yang lebih memudahkan. Okay, itu akan menyumbang kepada health. Itu contoh. Kedua, teknologi. Okay. Engineer are the reason for the phenomenal growth in technology. Teknologi ni, benda di belakang dia yang paling kuat adalah engineering lah. Okay. Benda yang paling kuat perkembangan teknologi ni adalah engineering. Okay. Dari satu masa ke satu masa teknologi ni berkembang disebabkan knowledge apa? Berkembang disebabkan oleh satu knowledge yang kita panggil engineering. Siapa yang buat? Engineer lah. Engineer design teknologi. Create macam tu, create macam ni, create invention. Itu semua teknologi. Di sebaliknya adalah engineer. Knowledge yang digunakan adalah knowledge engineering. Okay. Kita tengok sekarang ni penggunaan telefon. Okay. Apa di sebalik dia? Apa knowledge di sebalik communication yang kamu guna handphone? Sekarang ni kita dapat buat online meeting ataupun kita buat kata sebagai online class. Apa di sebalik knowledge apa knowledge di sebalik benda yang kita buat sekarang ni menjadi kenyataan. Okay. Ada tentulah knowledge of engineering. Okay. Kita boleh communicate dengan cara kita buat sekarang ni. Okay. Kita boleh buat online class. Okay. Kita boleh cakap wireless, telefon. Okay. Kita boleh internet kat mana-mana tanpa ada wire. Itu semuanya adalah engineering. Yang create teknologi dan teknologi communication ni kita guna pada masa sekarang. Kering dekat lah. Okay. Pembangunan. Okay. Pembangunan ni kalau kita nak sebutkan disebabkan oleh engineering ni ada banyak sangat. Tak disebut. Steam engine pada awal-awal dulu, jet engine, aeroplane. Okay. Semuanya datang daripada engineer. Okay. Banyaklah perubahan sejak zaman dulu. Sekarang ni pun orang dah kerja 24 jam pun ada. Okay. Menyebabkan development berlaku dengan sangat pantas. Kita boleh kerja 24 jam dengan adanya teknologi.
Dulu susahlah nak kerja waktu malam, lampu pun tak ada. Tapi sebabkan lampu ada, kita dapat kerja waktu malam 24 jam. Dulu kereta tak ada, kita nak bergerak malam pun susah. Nak bergerak pun susah. Ada kereta kita boleh bergerak. Adanya lampu kita boleh gerak waktu malam. Okey, itu teknologi. Daripada kita tak ada apa-apa, kita dengan dunia ni, dengan natural punya surrounding, kita ada teknologi, kita gunakan, create something, kita invent kereta, kita invent lampu, telefon dan sebagainya, untuk manfaat mankind, human mankind. Dah macam cerita apa ni? MC apa? Cerita Avengers lah, for the benefit of mankind. Okay, space. Okay, space kita, walaupun Malaysia ni tak banyak involve dengan space, kita ada satelit gitu aja. Tapi dekat luar sana, dekat angkasa sana ada International Space Station. Okay, kita mampu bawa satu benda duduk ke angkasa dan dia ada tugas dia. Ada tugas macam satelit, dia jadi sebagai satelit dan sebagainya. Apa benda yang mendorong satelit tu berfungsi? Okay, teknologinya, engineeringnya, okay, semua ada kat situ. Itulah impact engineering yang boleh kita manfaatkan. Dengan adanya satelit tu, kita dapat tengok TV satelit, telefon, kita boleh pakai wireless dan sebagainya. Okay, itu manfaat engineering, impact of engineering, okay, untuk space system. Betul lagi ke? Okay lah. There are no aspect of the world we live in today that is not affected by the work of engineer. Okay, the great thing is that engineering is continuing to affect society in a great and beneficial way. Okay, banyaklah kalau kita sebut sini, space development, communication, okay, teknologi lah, health, dan macam-macam lagi, marine, okay, underwater punya construction, okay, space construction, space punya teknologi, okay, banyak. Okay. Itu semua knowledge of engineering. Engineering encompass a whole range industry that could include on-site practical construction work as well as evaluating safety system from an office. Okay, they use the knowledge they have within a specific industry in order to make things work and solve problems, whether this be with transport, medicine, entertainment, space, or the environment. In fact, engineering is behind everything. Mobile phones, they are down to engineer. Makeup, also down to engineer. Cars, computers, shoes, and every cutlery, even cutlery, is all down to engineers. Banyak disebabkan oleh engineer. Engineer create, engineer reka bentuk, engineer make make life easier lah kita kata. They invent, design, buat satu benda baru, design, buat satu benda baru, disebabkan oleh engineers. Adanya engineers yang menggunakan ilmu engineering. Okay, we continue to prosper in this complex world. We continue to change and grow with it. Okay, engineers and their service play a huge role in the world as we know it. Okay, whenever we flush a toilet, okay, drive a car, cross a bridge, or use a lawn mower to cut grass, okay, we can think there is engineer beside the things happen. There are several branches of engineering that play important role. Okay, the many benefit of our society enjoys have much to do with the extension and concentration as such engineering service. Okay, use systematic thinking to solve everyday challenge and unlock the inherent values in them. Things like an engineer. Dream big, be different, and have fun. Okay. Okay. Important of engineering, ada juga benda-benda lain saya dah sebutkan tadi. Aerospace engineering. Okay. Okay. Menyebabkan engineering sangat dimanfaatkan. Chemical engineering. Okay.
mechanical engineering, design physical or mechanical system, engine, design engine. Itu kerja engineer lah. Kita dapat tengok kereta, motor, kapal terbang dan sebagainya. Kereta api, macam-macam lagi. Disebabkan ada menunjukkan betapa pentingnya engineering. Civil engineering, setelahlah kamu mesti tahu infrastruktur, peti road. Adakah buat road ni tapi menyusahkan? Adakah buat landasan kereta api tapi menyusahkan? Biasanya benda-benda ni dicipta memudahkan lah. Hasil daripada engineering punya knowledge. Buat bangunan, kenapa buat bangunan? Sebab nak mudah lah. Kenapa buat jambatan? Mestilah nak buat mudah. Sebab nak memudahkan kita punya aktiviti, human punya aktiviti. Tapi mesti buat bangunan yang kukuh, buat jambatan yang dapat tanggung beban yang sepatutnya, supaya society tu berjalan dengan sempurna. Electrical engineering ada input role dia. Electrical punya engineering, kita tengok lampu hari ni menyala, dan macam-macam lagi. Untuk civil engineering, one of the most important type of civil engineering necessary for society to blend functionally and growth and natural environment. Civil engineering provide construction and design that allow us to use land without deriving from it. There are few sub-disciplines within civil engineering field. Each can help transform the environment and offers distinctive outlook to the practice. Berkenaan civil engineering juga, subdisiplin of civil engineering adalah environmental engineering. When it comes to maintaining, improving, protecting the environment, environmental engineering plays a crucial role around the ecosystem. It's how they use their service and sanitary engineering and municipal engineering, hydraulic engineering, and are applied by this type of engineering. Working together, this type of engineering degree resources help protect environment, and all its surrounding. Environmental ni barulah sekarang ni baru kita nak berikan dia punya penekanan. Kita dah mula merasa pentingnya environment. Kita dah mula ada majlis pembandaran yang mengatur sampah. Kita kena ada satu sistem kumbahan yang baik. Sebab environmental engineering ni dia datang lewat sikit. Jadi sekarang baru kita fikirkan. Tapi manfaat dia dah mula kita rasa. Manfaat daripada environmental engineering ni kita dah mula rasa. Kita mula ada, bila kita pergi bandar, dia punya sistem sewerage perlu baik lah. Perlu baik. Perlu reka bentuk dengan baik. Perlu design dan reka bentuk dengan baik. Kita dah nampak dia punya function. Lain-lain seperti geotechnical engineering. Kita nak manfaatkan tanah yang kita ada. Macam mana kita nak buat jalan, kena cut macam mana supaya kita maintain environment kita. Perlu ada engineering knowledge juga. Tak adalah kita cut tanah tu straight ke atas. Sebabnya kita engineering dia akan orang engineer akan faham lah, bila tanah terus cut straight ke atas dia akan runtuh. Macam mana nak supaya dia tak runtuh? Itulah pentingnya geotechnical engineering. Macam mana kita nak bina bangunan tinggi? Boleh ke bina tanpa piling? Tak boleh. So piling tu dah kebentuk oleh engineer untuk supaya kita dapat buat bangunan tinggi. Bergantung kepada tanah. Bergantung kepada tanah. Dan of course lah, structural engineering ni banyak memberikan manfaat. Important dia banyak. Sebab kita nak buat jambatan, mesti dia punya structure ambil peranan yang paling penting lah. Takkan buat jambatan 5 kereta lalu dah runtuh jambatan kita.
Okay, mesti ada calculation, mesti ada design. Okay, mesti ada structure engineer yang buat. Okay, supaya jambatan tu dapat tanggung beban yang sepatutnya ditanggung. Okay. Transport engineering, okay, macam mana nak atur, okay, supaya transition good, barang-barang dapat berjalan dengan lancar. Okay. Okay. Semua masih ada? Semua masih ada ke? Sebab kita dah nak tamat kelas ni. Ha? Okay. Masih Okay, lain-lain ni adalah kamu punya assignment dan projek. Okay, kamu boleh baca dulu. Assignment ni ada dalam CDOS, kamu boleh download. Kemudian ada project group, ada case study. Okay, bukan projek case study. Case study. Okay. Oh, dia ada case study, ada projek. Okay, ada berkait dengan chapter 1 ni, ada berkait dengan projek, ada berkait dengan case study, ada berkait dengan assignment. Okay. Untuk peringkat sekarang ni, kamu perlu download assignment 1. Assignment ada satu je. Assignment, kamu download assignment dan juga case study 1. Itu dalam CDOS. Okay, kamu boleh baca. Okay. Macam mana, apa kriteria yang diperlukan untuk buat assignment dan juga case study 1. Okay. Dan saya akan minta nanti adalah, yang pertama adalah assignment dulu. Okay. Boleh tengok kat CDOS nanti Download dan buat assignment tu. Nanti akan tanya pada sesi akan datang. Boleh? Okey, untuk GC hari ni, kelas kita tamatkan kat sini. Okey, apa yang kamu perlu buat sekarang adalah typekan nombor pendaftaran dekat bahagian chat. Okey, nombor matrik. Okey, typekan nombor matrik pada bahagian chat. Okey, lepas type nombor pendaftaran tu dah keluar dekat screen, kamu boleh leave lah, leave meeting. Okey, macam tu typekan nombor pendaftaran dan leave meeting sebab saya nak tengok siapa yang belum type lagi akan berada kat dalam kelas kita lagi lah. Okey, dah type. Okey, boleh leave meeting. Sekian, terima kasih. Okey, sama. Bye. Bye. Thank you. Sama. Bye. Okey, typekan nombor pendaftaran dan leave meeting Ya, sama. Welcome. Okey, ada lagi 5 orang lagi. Okey, typekan nombor pendaftaran dan leave typekan nombor pendaftaran dan leave meeting. Nurul Ashikin, Umi Amira, dah type nombor pendaftaran belum?